Baiklah, kita sambung jenis-jenis kesalahan bahasa. Yang seterusnya ialah penggunaan kata sendi nama. Nah, yang di sini kata sendi nama dari digunakan untuk merujuk arah. Dari arah barat, dari utara. Tempat, dari sekolah. Masa, dari pagi hingga petang. KSN daripada, ini kita tanda dulu begini supaya kamu paham. Kata sendi nama daripada digunakan untuk merujuk keanggotaan. Daripada anggota tentara. Abstrak, mengelakkan diri daripada disakiti. Benda, orang atau organisasi. Sumber, perbandingan dan perbezaan bahan. Jadi kabos. Contohnya, graduan itu dari University Malaya. Jadi kenapa ini salah? Jika bukan ini tempat kah? Jadi kalau tempat kita guna dari lah kan. Tapi ini tidak menunjukkan arah. Yang di sini dalam konteks ini University Malaya ini merujuk kepada organisasi yang ini. Organisasi. Jadi kalau organisasi kita mesti gunakan daripada. Graduan itu daripada University Malaya. Kalau dia bergerak, mesti kita guna dari lah. Graduan itu bergerak dari University Malaya ke Kuala Lumpur. Itu baru kita gunakan dari. Tapi kalau dalam konteks ayat ini dia merujuk bahwa graduan itu dari organisasi pada University Malaya. Kata sendi di tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan tempat bagi perbuatan sesuatu kata kerja. Kambing itu ditambat di sebatang pokok. Kalau begini, di itu tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan tempat bagi perbuatan sesuatu. Ini perbuatan sesuatu di tempat itu kan, kata kerja. Jadi yang ini tidak betul. Kita mesti gunakan pada. Pada. Juga bukan untuk masa kayak ini. Ya, untuk masa juga. Tapi yang ini dalam konteks ini kalau kata kerja yang digunakan di frasa nama yang menyatakan tempat bagi perbuatan suatu kata kerja, gunakan kata sendi pada. Lebih kurang kebergantungan macam topi cikgu nih, topi Coca-Cola nih, Coca-Cola limited edition nih, mungkin satu saya di Malaysia. Topi itu digantung di paku tersebut. Tidak boleh. Topi itu digantung pada paku tersebut. KSN dengan tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan benda bernyawa apabila didahului perkataan ada. Contoh nih, Cikgu Amirul nih bernyawa kan Cikgu Amirul? Kemudian kita ada perkataan ada. Kalau begini ada dan Amirul tidak boleh gunakan kata hubung nih. Kita sendi nama dengan. Kita mesti pada. Buku itu ada pada Cikgu Amirul. Boleh paham? Coba tulis dulu di sana. Di ruangan komen itu. Pahamkah? Coba Evi menulis dulu sesuatu di sana kalau paham. Oke, cantik Evi.
Kata sendi nama ke ini tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang salah ejaan, menyatakan institusi yang ada kaitan dengan manusia. Contoh, surat itu diserahkan ke sekolah. Oke, seperti yang cikgu sebut juga, sekolah ini ialah institusi organisasi. Nah, dan ke ini tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan institusi yang ada kaitan dengan manusia, sekolah. Jadi surat itu diserahkan kepada. Itu jawaban yang tepat. Nah, seterusnya KSN daripada digunakan secara berpadanan dengan KSN kepada untuk menyatakan perubahan tahap. Oke, kalau ada perubahan tahap, tengok es batu itu berubah daripada bebejal ke cecair. Yang ke ini tidak boleh dipadankan dengan daripada sekiranya menyatakan perubahan. Dia dipadankan dengan kepada. Nah, ini padanannya. Daripada dan kepada. Oke, cikgu harap kamu menanda sekarang ini ya. Jangan lupa tanda jawaban kamu itu. KSN dengan tidak boleh digunakan selepas kata kerja pasif yang berimbuhan di atau ter. Contoh, saya tertarik dengan keindahan pemandangan pada waktu malam di ibu kota. Nah, dengan ini tidak boleh digunakan di situ. Oke, saya tertarik. Ini ialah kata kerja pasif ter. Oke, kalau ada imbuhan ter dan di itu ialah kata kerja pasif. Oke, tertarik dengan. Jadi kata sendi dengan tidak boleh digunakan di sini. Saya tertarik oleh keindahan pemandangan waktu malam di ibu kota. Terusnya, kata sendi nama dengan tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan manusia selepas kata adjektif yang bersifat emotif. Dengan ini tidak boleh digunakan di hadapan frasa nama yang menyatakan manusia selepas kata adjektif yang bersifat emotif. Contoh, pelajar itu risau dengan keputusan. Oke. Siapa masuk tadi? Pelajar itu risau dengan putusan. Emotif ini, risau ini ialah perasaan emotif. Pelajar ini ialah frasa nama. Jadi kita tidak boleh menggunakan dengan, tapi gunakan ini. Asal perasaan, setiap melibatkan perasaan kita gunakan. Pelajar itu risau akan keputusan pemeriksaannya. Contoh lain, Shirley cinta kepada negara, ataupun Shirley cinta dengan negara, tidak boleh. Shirley cinta akan negara. Barulah diterima. Nah, sekarang kita pergi kesalahan penggunaan kata bilangan. Ini selalu. Kata bilangan tiap-tiap tidak boleh disingkatkan menjadi tiap. Contoh, abang bermain bola sepak tiap petang. Tidak boleh tiap. Oke, kalau setiap boleh, tapi hukum yang betul ialah kita gandakan. Tiap-tiap. Abang bermain bola sepak tiap-tiap petang. Oke, setiap atau tiap yang ini salah. Oke. Kata bilangan himpunan berbagai-bagai tidak boleh disingkatkan menjadi berbagai. Jadi, ibu memasak berbagai jenis juadah
untuk tetamu yang datang. Berbagai di sini tidak boleh. Kita mesti gandakan. Berbagai bagai. Oke? Ataupun berbagai jenis. Berbagai boleh digunakan. Tapi kalau berbagai ini tidak, dia mesti diganda. Berbagai-bagai jenis itu ada untuk tetamu yang datang. Terusnya, kata bilangan himpunan kedua-dua tidak boleh disingkatkan untuk menjadi kedua, yang merupakan kata bilangan ordinal atau tingkat. Contoh, saya akan berusaha untuk menggembirakan kedua ibu bapak saya. Nih, tidak boleh digunakan kedua-dua ibu bapak saya. Oke. Terusnya, kata bilangan tidak tentu parah. Ini istilahnya apa? Kata bilangan tidak tentu. Yang bermaksud semua tidak boleh diulang menjadi parah-parah. Yang bermaksud rak. Jangan kasih gandain ya. Kalau parah-parah itu maksudnya rak. Kalau kamu nampak di rumah kamu ada rak-rak yang bertingkat tuh. Rak-rak yang bertingkat itu ya parah-parah. Oke, letak buku ini sana di para-para. Mama kamu maksudnya rak lah itu. Para pelajar. Nih. Diminta untuk berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku. Sepatutnya para pelajar saja. Terusnya, kata bilangan tidak perlu diikuti oleh penjodoh bilangan. Contoh. Sebahagian orang penduduk. Oke. Penjodoh bilangan. Sebahagian orang. Ini. Tidak perlu. Sebahagian penduduk. Sebahagian orang pelajar tidak boleh. Sebahagian pelajar. Terusnya penjodoh bilangan tidak diperlukan untuk menghitung kata nama abstrak. Contoh. Dia harus bertindak segera untuk mencapai sebuah impiannya. Impian ini adalah abstrak. Abstrak. Tidak perlu ada ini. Penjodoh bilangan sebuah ini tidak perlu. Dia harus bertindak segera untuk mencapai impian. Penjodoh bilangan paham bahkan. Penjodoh bilangan ini diajar di sekolah rendah. Penjodoh bilangan. Baik, sekarang kita tidak lama siap sudah nih. Imbuhan. Kesalahan imbuhan apitan penan. Oke. Kata nama terbitan yang menggunakan apitan penan berasal daripada kata kerja yang menggunakan imbuhan men-i atau menkan. Manakala kata nama terbitan menggunakan per-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan imbuhan ber. Jadi contoh perlumbaan. Jadi kita perlu gunakan perlumbaan, bukannya perlumbaan. Oke, ini gunakan berasal dari kata bentuk yang menggunakan imbuhan ber. Sebenarnya ini berlumba lah kan. Oke, kalau kita gunakan dia jadi perlumbaan, bukannya pelumbaan. Baik, imbuhan ber. Tidak ada bentuk imbuhan mer dalam bahasa Melayu. Ini cikgu sudah ajar ini di dalam kelas. Tiada di dalam kamus nih. Tiada imbuhan mer. Per, men, ada. Mer, ini imbuhan tidak wujud. Berbahaya, tiada. Yang ada, berbahaya. Ini selalu keluar exam nih yang ini. Jadi tolong
ambil perhatian yang itu. Ingat betul-betul. Apitan men, kan, dan men e. Imbuhan apitan men kan lazimnya menerima objek yang tidak bernyawa. Contoh. Azura menghadiahkan saya sebuah buku. Saya ini benda bernyawa kah tidak? Saya, cikgu, bernyawa lah. Kamu pun bernyawa. Oke, kalau objek bernyawa, kita menggunakan I. Men I. Oke, bukan men I, men kan. Men I. Azura menghadiahi saya sebuah buku. Kalau tidak bernyawa baru kita gunakan kan. Contohnya Azura menghadiahkan sebuah buku. Ini tidak menyawakan sebuah buku kepada saya. Oke. Kalau dia diikuti oleh benda tidak bernyawa kita gunakan kan. Kalau bernyawa kita gunakan men-i. Oke? Paham? Coba satu orang tulis sana paham. Kalau paham lah, kalau tidak tulis tidak paham. Oke, cantik. Imbuhan memperkan dan memper. Imbuhan apitan memperkan digunakan pada kata kerja dan kata nama, manakala awalan memper digunakan untuk menjadikan kata adjektif luas. Oke. Sebagai kata kerja transitif. Contoh. Memperluaskan. Ini ialah kata adjektif, bukan kata nama. Jadi kalau ini kata adjektif, contohnya lebar, luas, dalam, kita tidak boleh menggunakan memperkan, tapi kita menggunakan memper sahaja. Awalan memper, jangan gunakan memperkan. Jadi yang betul ialah memperluas atau meluaskan. Contohnya satu lagi kata adjektif, dalam. Memperdalamkan. Tidak betul. Mesti gugurkan ini. Kalau kata adjektif, ini kita mesti gunakan imbuhan memper saja. Jangan guna imbuhan memperkan. Oke? Memperdalam, bukannya memperdalamkan. Ataupun yang betul memperdalam atau mendalamkan. Oke, contoh tingkat, meningkatkan kan? Tingkat itu kata adjektif. Mempertingkat. Tidak. Itu kata kerja. Memperdalam, lebar. Lebar itu kata adjektif. Jadi kita tulis memperlebar, bukan memperlebarkan. Oke? Harap kamu paham. Hukum DM. Ini tolong ambil perhatian selalu keluar exam. Satu, ini pun selalu. Oh ini 3 ini biasa akan. Sekarang hukum DM. Diterangkan, menerangkan. Perasa nama menyalahi hukum DM yaitu unsur diterangkan perlu mendahului unsur yang menerangkan. Oke. Minibus. Yang kita kasih terangkan itu ialah bus. Sebenarnya intinya ialah bus. Ini ialah menerangkan bahwa bus itu kecil. Ini kecil lah. Bus kecil. Sepatutnya bus dulu. Bus. Ini kita harus tahu bus itu kecil. Bukannya kecil bus. Bukannya ini yang dijelaskan oleh bus. Sepatutnya bus mini. Ahmad Restoran. Kita kena kasih tahu ini. Restoran itu terangkan Ahmad lah. Contohnya yang betul ialah restoran Ahmad, bukan Ahmad Restoran. Lain-lain hal. Ini salah. Intinya dulu. Hal-hal lain. Ini pun agak populer. Hukum DM agak populer. Baiklah. Seterusnya,
Frasa nama menyalahi hukum DM, yaitu unsur diterangkan perlu mendahului unsur yang ini sudah. Kata bilangan tidak tentu yang sudah menunjukkan jamak. Jamak ini bermaksud banyak. Kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Ini sangat populer dan semua pelajar sudah pandai kalau ini. Pelajar ini sudah ramai kan? Jadi tidak perlu gunakan lagi kata jamak parah. Oke. Kita jawabannya pelajar-pelajar atau para pelajar sahaja. Yang ini juga tidak perlu terangkan banyak. Ini kamu sangat pro yang ini. Kata bilangan pisahan sudah menunjukkan jamak. Kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Ini setiap ini ialah kata pecahan jamak. Kata pisahan ialah kata pisah dan sudah menunjukkan jamak atau banyak. Jadi perkataan selepas itu tidak perlu digandakan setiap peraturan-peraturan. Jadi kita ambil setiap peraturan sahaja ataupun peraturan-peraturan sahaja. Yang ini populer juga. Tapi ini kamu sudah master. Kata bilangan himpunan sudah menunjukkan jamak. Kata nama yang mengikutinya tidak perlu digandakan. Contoh. Ketiga orang murid itu ini sudah jamak. Ini pun menunjukkan maksud yang jamak, sama-sama banyak. Jadi tidak perlu tulis ya ketiga orang murid itu. Murid ini tidak perlu digandakan. Oke. Aku harap kamu sambil menanda ini ya. Jangan lupa menanda pen merah dan kamu sudah ada jawaban dalam buku jawaban kamu. Kesalahan frasa adjektif. Kata adjektif yang berawalan ter sudah menunjukkan darjah penghabisan. Tidak boleh didahului oleh kata penguat paling. Paling ini tidak boleh bergabung dengan ter. Oke? Nih, kalau kita istilahkan manusia, ini lelaki, ini pun lelaki. Tidak boleh kawin. Contoh lain, ini perempuan, ini perempuan, tidak boleh kawin. Hukumnya haram. Jadi ini paling dan ter tidak boleh hadir sekali. Ter dan paling ini. Oke. Jadi misalkan paling besar, tidak perlu ada ter. Atau terbesar, tidak pada ada apa paling. Oke. Ini muka surat yang ke-8. Kata penguat terlalu sudah menunjukkan darjah penghabisan. Oke. Ini kata penguat sudah darjah penghabisan ini. Kata adjektif yang mengikutinya tidak perlu diberi imbuhan ter. Sama juga macam tadi. Ter dengan terlalu ini sama-sama lelaki, tidak boleh kasih kawin. Terlalu terbesar, tidak boleh. Terlalu besar. Kata penguat paling sudah menunjukkan darjah penghabisan, macam tadi juga. Kata adjektif yang mengikutinya tidak perlu diikuti kata penguat sekali. Sekali dengan paling ini sama juga. Sekali dengan paling ini lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tidak boleh kawin. Paling besar sekali. Sudah paling, ini darjah penghabisan, ini pun darjah penghabisan. Tidak boleh digunakan sekali serentak di dalam ayat. Gugurkan antara satu. Paling besar ataupun besar sekali. Kata penguat terlalu sudah menunjukkan darjah penghabisan. Kata adjektif yang mengikutinya tidak perlu diikuti oleh sekali. Sama juga. Ini lelaki, ini lelaki. Tidak boleh kawin. Terlalu dan sekali. Guna antara satu saja, terlalu besar atau besar sekali. Imbuhan awalan ter pada kata adjektif sudah menunjukkan darjah penghabisan. Kata adjektif yang mengikutinya tidak perlu disertakan oleh kata penguat sekali. Ter dengan sekali pun tidak boleh kawin. Tulis terbesar atau besar sekali. Ter tidak perlu
tidak boleh kawin juga dengan amat. Sebab ini sudah darjah penghabisan. Ya. Amat ini kata penguat. Ini kata penguat darjah penghabisan. Amat dan ter tidak boleh kawin. Oke? Allah, tidak boleh tanda begitu kah? Amat dan ter. Oke. Tulis satu saja. Amat cantik atau tercantik. Kata adjektif hanya boleh diperluas dengan FSN. Dengan frasa sendiri. Saya suka durian. Oke? Tidak boleh begini. Ini melibatkan perasaan. Macam yang cikgu sebut juga di atas tadi, kata adjektif yang melibatkan perasaan. Kalau kita mau perluaskan, kita perluaskan dengan akan. Saya suka akan durian. Oke? Contohnya siapa ini? Hus ini ya. Hus. Ahe, siapa Ahe ini? Contohnya Stewart. Stewart suka Kairina. Tidak boleh. Terus Stewart suka akan Kairina. Baru boleh. Oke. Seterusnya frasa kerja. Stewart kah? Oke. Frasa kerja, kesalahan penggunaan frasa kerja. Kata kerja tak transitif. Pergi. Ini kata kerja tak transitif. Tidak boleh diikuti oleh frasa nama, tetapi boleh diikuti oleh frasa sendi nama sebagai unsur keterangan. Contoh. Ayah sudah pergi pejabat. Oke. Ini ialah kata kerja tak transitif. Jadi dia tidak boleh disambut oleh kata nama ini. Dia mesti diikuti oleh frasa sendi nama, yaitu ke. Oke. Ayah sudah pergi ke pejabat. Aduh. Jadi tengah mengajar nih, nanti. Sekejap ya. Kita ada nanti baru tengok TV, tidak boleh. Tidak boleh. Duduk sini. Nanti tengok TV, pergi tempat anti. Jangan. Ya nanti. Oke, cikgu sampai mana sudah tadi tuh? Sini kan? Oke, ini sebagai unsur keterangannya. Kejam. Ada sedikit gangguan di sini. Di sana. Kita teruskan. Kata kerja tak transitif berapitan berkan perlu diikuti oleh pelengkap yang terbina daripada frasa nama, bukan frasa sendi nama. Meja itu beralaskan dengan sehelai kain. Oke. Jadi dia punya pelengkap bukan menggunakan frasa sendi nama ini, bukan ini FSN, frasa sendi nama, tapi dia perlulah dibina dengan menggunakan kata frasa nama, sehelai. Oke. Meja itu beralaskan sehelai kain. Jangan meja itu diberalaskan dengan sehelai kain. Yang ini salah. Oke, penggunaan ayat ini yang betul. Ya, kenapa? Ya nanti lepas ini kan. Ya. Oke. Kata kerja transitif mengetahui. Yang mengetahui perlu diikuti oleh objek penyambut yang terbina daripada frasa nama, bukan frasa sendi nama. Oke, selepas mengetahui kita perlu simpan frasa nama. Contoh, dia belum mengetahui tentang hal itu. Oke. Ini adalah frasa sendi nama. Oke, selepas perkataan mengetahui ini, kata kerja transitif mengetahui, kita jangan ikutkan dengan tentang. Oke, tulis ya terus. Dia belum mengetahui hal itu. Oke, ini kata kerja transitif terus diikuti oleh frasa nama. Jangan diikuti oleh frasa sendi. Frasa sendi nama FSN.
Kata sendi nama ke. Ini ke ini ya, ingat. Pada kedudukan unsur kedua tidak boleh digugurkan dalam frasa sendi nama setara yang menggunakan kata hubung atau. Contoh, mereka akan melancong ke Australia atau Indonesia. Oke. Kalau ke mesti kedua-dua ada ke. Frasa sendi nama ini. Oh, mereka akan melancong ke Amerika atau ke Indonesia. Ya. Jatuh jangan situ. Ya, kejap lagi jadi habis, oke? Oke, kita seterusnya. Kata sendi nama pada kedudukan unsur yang kedua tidak boleh digugurkan dalam frasa sendi nama setara yang tidak boleh menggunakan kata hubung. ESN pada kedudukan unsur yang kedua nih. Saya berjalan kaki dari rumah pekan. Tidak boleh. Mesti sini kata sendi, sini pun ada kata sendi. Contoh, saya berjalan kaki dari rumah ke pekan. Nah, kedua-dua menggunakan kata sendi nama. Dalam binaan frasa nama yang menggunakan kata sendi nama dari dan ke, bentuk se yang terkandung dalam FN tidak boleh digugurkan secara berasingan untuk memelihara keseimbangannya. Sekiranya jangan. Emma, sekejap ah. Guys, sekejap. Gue atur lu budak nih. Emma, ambil lu ini. Oh, aku tengah mengajar nih. Siram flower. Oke. Siram flower dulu baru tengok ini panas sudah. Oh. Nah, duduk. Oke. Emma kasih tengok dia di laptop. Oke, maafkan cikgu ada sedikit gangguan teknikal di sini. Oke, tapi kita sudah selesaikan. Oke, kita teruskan. Cikgu sampai mana tadi itu? Di sini. Dalam binaan frasa sendi nama yang menggunakan kata sendi, nama, dari, dan ke, bentuk se yang terkandung dalam frasa nama tidak boleh digugurkan secara berasingan untuk memelihara keseimbangannya. Sekiranya bentuk se pada suatu bagian frasa nama digugurkan, bentuk se pada frasa nama kedua juga perlu digugurkan. Ini selalu keluar exam ini. Pembangunan negara akan dijalankan dari semasa ke masa. Dari masa ke semasa tidak boleh, dari semasa ke semasa pun tidak boleh. Kalau ada se sini, di sini pun ada se. Oke, sini ada se, ini ada se. Oke, kalau kamu tidak mau gunakan se, mesti padam kedua-dua. Masa ke masa. Ini boleh diterima. Kalau kamu simpan se, ini se, ini pun. Oke, ingat yang ini selalu keluar nih yang ini. Oke. Kelima, sekarang kita pergi jenis kesalahan klausa atau ayat. Struktur ayat pasif. Ini selalu keluar ya. Baru-baru ini pun ada keluar. Nanti kita bincang soalan exam itu minggu depan. Kasih master dulu ini supaya kita boleh kita paham apa yang kita belajar untuk minggu depan punya. Kata kerja berimbuhan di perlu digunakan bagi ayat pasif yang punya frasa nama serta ganti nama diri ketiga. Meja itu mereka susun. Oke. Mereka ini kata ganti nama diri yang ketiga. Saya, kamu, mereka. Mereka ini kata nama diri yang ketiga. Kalau mereka mesti formulanya ini mesti ditambah imbuhan di, kemudian tambah oleh. Oke. Ayat pasif kamu sudah belajar nih, tingkatan 4, tingkatan 3 pun sudah. Meja itu disusun oleh mereka.
Tapi kalau awak ini ialah kata nama diri yang kedua. Oke. Kata kerja berimbuhan di tidak boleh digunakan bagi ayat pasif yang punya objek kata ganti nama diri yang kedua. Ah, ini kan ketiga. Kalau yang di atas ini ketiga kan mereka. Pemilihnya ialah di tambah kata kerja tambah oleh. Di oleh ini kata nama diri yang ketiga. Kalau ini pula situasinya ialah kata nama diri orang yang kedua. Kalau kedua tidak boleh digunakan ini. Formula ini ditambah oleh ini tidak boleh guna. Dia mesti begini. Meja itu awak susun. Oke. Di ini gugurkan. Awak ini pindahkan di depan. Meja itu awak susun. Yang ini popular juga nih keluar. Oke. Seterusnya kata kerja berimbuhan di tidak boleh digunakan bagi ayat pasif yang mempunyai frasa nama objek kata ganti nama diri pertama. Kami ini kata asal yang pertama dan kedua. Ini kan kedua, kami ini kan pertama. Formulanya sama, tidak boleh gunakan di dan oleh. Terus meja itu kami susun. Oke. Jadi perkara yang diingat ialah kata ganti nama diri pertama dan kedua tidak menggunakan formula di dan oleh. Oke. Untuk kata nama diri yang ketiga, kata ganti nama diri yang ketiga, barulah gunakan di dan oleh. Langsung. Oke, seterusnya kata kerja berimbuhan di tidak boleh digunakan bagi ayat pasif yang mempunyai frasa nama objek kata ganti nama diri yang pertama. Ini sudah kami susun. Oke. Bagi frasa kerja pasif kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti lain tidak boleh disisipkan antara kata ganti nama diri tersebut dengan kata kerja pasif. Contoh, tempat itu saya belum kunjungi. Saya tiba-tiba dihalang oleh sesuatu perkataan. Oke. Kunjungi. Sepatutnya pelaku dengan apa yang dia lakukan itu dirangkaikan begini. Tempat itu belum saya kunjungi. Lepas pelaku itu tidak boleh letak apa-apa perkataan. Contoh yang sebelum ini, belum. Oke, tempat itu saya belum kunjungi. Salah. Tempat itu belum saya kunjungi. Orang dia buat. Oke, dengan orang ada sesuatu menghalang perbuatannya. Tidak boleh. Oke. Habis. Surat 9 rupanya. Baiklah, kita sudah habis. Jadi tolong respon dulu di sana. Kamu pahamkah tadi yang kamu belajar? Oke, cantik Shirley. Jadi sudah tanda di dalam kertas jawaban masing-masing. Sudah tanda. Oke, nota ini jangan hilang. Kalau kamu ada printer, kamu print. Lepas itu kamu study gunakan highlighter, tanda sesuatu di situ buat pembetulan. Bagi yang tiada printer itu, kamu terpaksa tulis jawabannya sahaja. Nanti kita photostat. Penting kamu buat tanda right atau pangkah dan buat pembetulan sekiranya salah. Jadi baiklah, kita sampai di sini. Yang ini cikgu akan apungkan di dalam Telegram kita untuk skema jawaban nih sebagai rujukan kamu, oke? Oke, jadi kita ngam-ngam jam 8, kamu ada kelas sudah selepas ini kan? Jadi kita jumpa lagi hari yang seterusnya. Oke, bye.